Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita dalam bab pembiakan tumbuhan ini. Dan kita akan tengok pada kali ini tentang pendebungaan kacuk. Jadinya ini sesuatu yang pernah kita tengok sebelum ni kan. Dalam pendebungaan ni ada dua kan. Pendebungaan sendiri, iaitu pendebungaan tu berlaku dalam pokok yang sama. Satu lagi ialah pendebungaan kacuk, spesies pokok yang berlainan tapi dalam spesies yang sama. So kali ini kita akan tengok khusus tentang pendebungaan kacuk. Dan apa dia pendebungaan kacuk tu kita akan tengok dalam sikit. Kemudian apakah kelebihan dia berbanding dengan pendebungaan sendiri tu, dan macam mana benda ni diaplikasikan dalam bidang pertanian. Alright, so daripada pembelajaran kita untuk hari ini ada dua perkara yang kita harapkan kita dapat, iaitu pertama, kita dapat nyatakan 4 kelebihan pendebungaan kacuk berbanding pendebungaan sendiri, dan yang kedua, kita dapat nyatakan 2 aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian. Okey. Jadi bila disebut pendebungaan kacuk, kita dah tahu kan bahawa dia berlaku antara 2 pokok yang berlainan tapi dalam spesies yang sama. Okey. Lebih khusus lagi kan, kalau tengok di sini kan, pendebungaan kacuk ni dia gabungkan bahan genetik daripada 2 pokok induk yang sama spesies. So bahan genetik ni maksudnya apa? 2 pokok induk yang sama spesies ni yang kita sebut sebelum ni kan. Dua pokok yang lain, 2 pokok yang berbeza. Tekan sini pokok yang pertama. Dan di sini kita ada ni pokok A, dan kita ada pokok B. So ni 2 pokok induk, dua-duanya sama spesies. Contohnya kat sini kita ambil ni ialah kelapa sawit. So dia 2 pokok induk ni, contoh tengok gambar sebelah tu. Kita tengok tentang apa tu bahan genetik kan. Kita ada ni nama dia lah kan. Satu pokok induk pertama ni nama dia, katakan ni ialah pokok A tadi nama dia Dura. Ni nama saintifik dia. Right? Yang kedua ni pokok B ni nama dia Piscifera. Ini buah hasil daripada A ni. Ni ialah buah daripada pokok Dura. Ni ialah buah daripada pokok Piscifera. Kalau kita perhatikan gambar di situ, dua-dua ni buah sawit. Tapi nampak perbezaan yang nyata daripada kedua-dua jenis buah tersebut. Daripada pokok A, pokok Dura, dan juga pokok B, pokok Piscifera. Kalau kita tengok pokok A tu, daripada pokok Dura tu buah dia kita nampak situ kan, dia punya isi dia banyak. Ni isi dalam dia banyak. Kalau kita tengok pokok B, buah pada pokok Piscifera ni, isi dia sikit. Soalan macam kita dapat contoh baik taklah pokok A saja kan, kenapa ada pokok B ni kan? Tak payahlah guna pokok B, guna pokok A. Tapi ada perkara kedua. Iaitu kan, walaupun isi dia banyak kat situ kan, tapi di sekeliling dia ni dia ada tempurung yang tebal. Tempurung yang tebal ni menyebabkan nak dapat hasil dia tu susah sikit lah. Berbanding dengan kalau tengok Piscifera ni, tempurung dia sangat nipis. Walaupun mungkin isi dia sikit, tapi tempurung nipis, nak dapat dalam tu senang. Jadinya, so bila kita gabungkan dua ni kan, gabungkan pokok Dura dan gabungkan pokok Piscifera, kita ambil bahan genetik daripada pokok Dura ni. Bahan genetik dia ialah isi banyak. Bahan genetik dia ialah banyak, yang bagi tahu buah ni akan hasilkan isi banyak. Pada pokok B pula, pokok Piscifera ni kan, kita ambil bahan genetik yang katakan bahawa tempurung dia nipis. Tempurung nipis, tulisan pun kena nipis juga. Jadi bila bergabung dapatlah pokok Tenera ni. Tengok situ kan. Isi dia banyak dan tempurung dia nipis. Kenapa? Sebab dia dah gabungkan bahan genetik daripada dua-dua pokok tersebut. So daripada sini kita dah nampak sedikit kan kelebihan pendebungaan kacuk ni. So ni kita tengok apakah 4 kelebihan pendebungaan kacuk. Yang pertama, pendebungaan kacuk ni pokok dia akan lebih sihat.
dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Sebab apa? Dia ambil bahan genetik yang baik daripada pokok induk dia. Macam tadi pokok A dan pokok B kan. Dia ambil apa kelebihan daripada pokok A, gabung dengan kelebihan daripada pokok B, sebab itulah dia lebih sihat. Okey, satu juga berkaitan dengan yang kedua ni, tengok ni. Okey, biasanya pokok baharu ni dia ada daya tahan yang tinggi. Daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. So kita dah gabungkan bahan genetik yang baik daripada pokok induk A dan pokok induk B untuk hasilkan pokok yang baru tu kan. Okey. Satu jugalah biji benih dia akan lebih berkualiti. Okey, dan variety yang baru. A ni jenis lain, B jenis lain, C jenis lain pula. Okey. Maksudnya hasilkan variety yang baru, yang biasanya variety baru ni ada lebih banyak kelebihan berbanding pokok induk yang asal dia. Okey. Sini kita tengok pula contoh-contoh aplikasi pertubuhan kacuk yang digunakan dalam bidang pertanian. Okey. Yang pertama tadi kita tengok sebenarnya gambar kelapa sawit tadi, Pisifera dan Dura. Okey. So kacukan dia Tenera tadi, gambar tadi kan, hasil buah dan isi yang lebih banyak tapi tempurung dia nipis. Satu dah digabungkan dua pokok induk ni. Okey. Contoh kedua, betik. Okay. Pokok induk dia, nama dia yang pertama Subang 6. Okey, pokok induk yang kedua nama dia Sunrise Solo. Ini nama yang diberilah. So bila digabung tu dia bagi nama Exotica. Okey. Kenapa dia gabungkan? Sebab dia akan dapat hasil buah dia lebih manis dan berisi. Contohnya mungkin Subang 6 ni manis tapi isi mungkin tak besar sangat, kecil contohnya kan. Katakanlah Sunrise Solo ni mungkin berisi banyak kan, tapi mungkin kurang manis. So bila digabungkan dua tu, manis dan berisi. Okey. Yang ketiga, jagung. Okay. Jagung manis, satu daripada Taiwan, satu lagi daripada Mexico. Bila digabungkan dua ni, dapatlah jagung manis disebut jagung emas madu. Okay. Dan kita tengok hasil dia kan, sifat dia. Buah dia lebih manis, besar, dan daya tahan terhadap penyakit dan kemarau adalah tinggi. Okay. Dan terakhir, contoh yang terakhir adalah padi. Okay. Dia ambil jenis Siam 29 dan jenis Pebifun, menghasilkan Malinja. Okay. Padi jenis Malinja. Padi ni kelebihan dia, siap tulis ni hasil padi. Okay. Dia lebih banyak dan masak dengan lebih cepat. Okay. So bila banyak, masak lebih cepat, kan, maknanya petani tu boleh cepat tuai dan boleh tanam balik semula kan. Dapat hasil lebih banyak lagi. Alright. Jadi ini contoh-contoh aplikasi penumbuhan kacuk dalam bidang pertanian. Okay. So itu sahaja untuk pada kali ini. Kita akan jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.